Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita kali ini memang agak mengejutkan dan anda wajib share kepada semua orang. Apabila Anwar Ibrahim kata, Malaysia makmur tapi banyak bocor. Dari mana bocornya dan kenapa ia boleh berlaku bocor? Anda boleh bantu saya untuk meninggalkan komen anda di ruangan komen di bawah ini. Anda boleh cadangkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saya akan sampaikan kepada beliau melalui konten saya bahawa bagaimana cara untuk menutup kebocoran itu dan pada pendapat anda, siapakah yang membocorkan kemakmuran ini? Apa maksud yang bocor ini? Saudara-saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu penjawat awam terutama Badan Penguatkuasa termasuk di Kelantan supaya memberi tumpuan kepada ketirisan yang berlaku melibatkan barangan bersubsidi. Saudara-saudara, apabila bercakap tentang barangan bersubsidi, sepatutnya barangan itu diperoleh dan didapati oleh semula rakyat Malaysia. Tapi apabila ianya ada berlaku kebocoran ketirisan, maka wang yang sepatutnya kita peroleh itu didapat oleh orang lain. Terutamanya apabila ada skandal melibatkan penjualan barangan Malaysia yang bersubsidi ke luar negara, ini menyebabkan kerugian kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Bayangkan anda pembayar cukai dan cukai-cukai anda itu digunakan untuk sebahagiannya membantu negara, memajukan negara dan mungkin untuk membayar subsidi tersebut. Tetapi subsidi itu dapat pula kepada negara lain dan yang lebih penting lagi dapat pula kepada orang yang tak patut dapat. Apa perasaan anda? Pastilah kita marah, tak puas hati, betul tidak? Tapi kenapa masih ada orang yang sanggup melakukannya dan sanggup pula tak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, subsidi seharusnya dinikmati oleh golongan miskin, namun banyak yang disakau. Apa komen anda tentang ulasan isu dan juga apa yang Anwar katakan ini? Yaitu, subsidi seharusnya dinikmati oleh golongan miskin, namun banyak yang disakau. Siapa yang sakau? Kebanyakan kalinya yang menyakau ini adalah orang-orang berpengaruh, orang-orang yang kaya. Sudah kaya, sakau lagi. Orang miskin tak dapat apa-apa, merugikan orang miskin. Jadi, ini adalah satu tindakan yang baik kepada kita semua apabila Anwar Ibrahim dengan berani bukan saja melawan mat sakau, melawan perompak-perompak berkolar putih dan biru, tetapi juga berani menentang taikun, bos-bos taiko-taiko yang kaya raya. Anwar Ibrahim kata negara ini makmur, tetapi bocornya banyak. Percayalah, subsidi itu sendiri yang maksudnya untuk orang miskin tetapi disakau. Ini banyak berlaku. Minyak masak disakau, diesel disakau. Jadi sampai bila nak cukup, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu Badan Penguatkuasa termasuk di Kelantan kena perhati, laksana dengan baik. Tak boleh lagilah kita lakukan begitu, katanya ketika berucap pada Majlis Amanat Khas kepada Penjawat Awam Negeri Kelantan. Yang turut hadir dalam upacara ini ialah Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Mohamed, Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Datuk Nazran Muhammad. Mengulas lanjut, Anwar turut memberi contoh subsidi elektrik yang seharusnya dinikmati rakyat biasa, kini turut dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi. Berapa subsidi elektrik? RM30 bilion. Kalau tak dikawal tahun ini, jadi kalau subsidi elektrik sebegitu rupa, macam mana nak bina sekolah dan universiti baru, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bayangkan saudara-saudara sekalian, RM30 bilion itu apa yang boleh dilakukan untuk rakyat jelata khususnya orang miskin dan untuk kegunaan orang-orang awam. Ini boleh membuat universiti, ini boleh membuat sekolah, bahkan boleh membuat hospital. Dan yang lebih penting bagi kita yang ada di Sabah, boleh membuat pelbagai banyak jalan dan juga air. Kerana di Sabah, masalah air masih berlarutan. Inilah yang kita harapkan dapat dilaksanakan Datuk Anwar Ibrahim. RM30 bilion yang dapat dijimatkan itu boleh dihantar untuk pembinaan sekolah dan juga
membaiki struktur yang lain. Sebab itu, baru-baru ini, kata Anwar Ibrahim, kita batalkan keputusan sebelum ini yang mahu batalkan sebahagian subsidi elektrik dan naikkan kadar elektrik. Saya kata tak boleh kalau dinaikkan kadar elektrik bagi rakyat yang tengah susah. Ini jadi satu beban, kata Anwar Ibrahim. Jadi apa pilihan kita ada? Bagi yang terkaya, kita naikkan kadar elektrik. Bagi rakyat tidak dinaikkan, katanya. Justru itu Anwar juga mahu pejabat awam membantu beliau memberi penerangan mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakannya termasuk melibatkan cukai dan subsidi. Dasar-dasar ini kadang-kadang sukar difahami kerana tidak dijelaskan dengan sepenuhnya dan penjawat awam sebagai suara dan pelaksana kerajaan harus faham. Saya tidak berhasrat naikkan apa-apa cukai yang menyentuh kedudukan rakyat berpendapatan rendah. Itu jelas, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi saya terpaksa naikkan cukai ke atas orang kaya, baik elektrik, air, pergi ke Makkah atau diesel dan minyak, kata beliau lagi. Saudara, saya amat menyetujui dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini apabila beliau mengambil keputusan supaya orang-orang kaya dikecualikan mendapat cukai. Ialah, buat apa lagi diberi cukai subsidi kepada orang kaya kalau pendapatan bulanan mereka pun ratusan ribu, pendapatan mingguan mereka pun puluhan ribu. Buat apa lagi nak dibagi subsidi? Lebih baik subsidi itu dilanjutkan kepada orang-orang miskin yang lebih memerlukan, yang mana pendapatan mingguan mereka kadang-kadang ada yang RM200 sahaja seminggu. Bayangkan, itu yang patut kita perjuangkan. Bukannya memperjuangkan kenapa subsidi orang kaya dinaikkan. Namun demikian ada orang memutar belit. Kata mereka, Anwar Ibrahim menaikkan subsidi. Mereka kata sampai kepada orang miskin sekali. Tetapi sebenarnya yang perlu kita diperbaiki cerita yang tepat ialah Anwar Ibrahim tidak menaikkan cukai untuk orang miskin. Bahkan Anwar Ibrahim memberi subsidi kepada orang miskin supaya orang-orang miskin ini dapat dibantu. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia, khususnya, kata Anwar Ibrahim, penjawat awam perlu membantu memberi penerangan mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan termasuk melibatkan cukai dan subsidi. Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak berhasrat naikkan apa-apa cukai yang menyentuh kedudukan rakyat berpendapatan rendah. Itu amat jelas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.